Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Munirah binti Roslan. Saya daripada kumpulan 4. Tajuk kumpulan saya ialah Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Saya akan mengulaskan tentang kebudayaan dan perpaduan. Okey, Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Okey, first, kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia. Di Malaysia ada masakan Malaysia. Masakan Malaysia mencerminkan solekan pelbagai etnik penduduknya dan ditakrifkan oleh kepelbagaiannya. Banyak budaya yang dari Malaysia dan kawasan sekitarnya telah banyak mempengaruhi masakan Malaysia dengan pengaruh yang kuat dari masakan Melayu, Cina, India dan Thailand, Jawa dan Iban. Kedua, muzik. Muzik Malaysia merangkumi muzik tradisional dan kontemporari yang dimainkan oleh rakyat. Kebanyakan alat muzik orang Melayu terdiri daripada gendang, seruling, gong dan sebagainya. Alat muzik Cina pula ialah pipa, alat muzik India pula ialah tabla. Negara ini mempunyai tradisi yang kuat dalam tarian, sesetengahnya berasal daripada Thai, India dan Portugis. Ketiga, pemakaian. Pemakaian Malaysia bagi kaum Melayu ialah baju kurung dan baju Melayu. Kebiasaannya baju kurung ialah sejenis baju longgar yang labuh dipadankan dengan kain panjang yang berlipat tepi. Baju Melayu pula merupakan kemeja longgar yang dipakai dengan seluar panjang. Pakaian Cina pula ialah cheongsam bagi perempuan dan samfu bagi lelaki. Cheongsam mempunyai leher yang tinggi, butangnya di bahu, bentuk yang sendat di pinggang dan belahan di kiri dan kanan kain. Samfu pula merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki. Mempunyai baju dan seluar diperbuat daripada kain yang nipis. Permainan Malaysia. Permainan Malaysia yang bagi kaum Melayu ialah congkak, sepak takraw, waw dan gasing. Permainan bagi kaum Cina ialah go, ziagi ialah catur Cina, yo Cina. Permainan bagi kaum India ialah kabadi dan chaturanga. Itu sahaja daripada saya, kita pergi ke seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyik Petizali daripada kumpulan 4. Saya akan mengulaskan tentang kepentingan kebudayaan. Pertama sekali, melambangkan identiti sebuah negara. Contohnya, amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat budaya tradisional. Okey, pertama sekali, melambangkan identiti sebuah negara. Contohnya, amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat kita. Misalnya, keunikan pakaian tradisional pelbagai kaum yang pelbagai bentuk dan potongan dan cara pemakaian berwarna-warni. Yang kedua, memupuk perpaduan negara. Contohnya, rakyat majmuk kita kaya dengan nilai tradisional yang murni. Misalnya, mengunjungi dan mengadakan rumah terbuka pada hari kebesaran. Rakyat kita tidak kira keturunan, agama dan amalan adat rasam turut merayakan perasaan bersama-sama. Okey, yang ketiga, menarik minat pelancong luar. Contohnya, salah satu tarikan pelancong ialah keunikan budaya tradisional kita. Misalnya, persembahan teater tradisional kita seperti bangsawan dan makyong dan tarian kuda kepang dan gawai. Yang keempat, mengekalkan kesinambungan tamadun. Contohnya, melalui budaya kita, mengenai asal-usul kita. Dengan ini, kita tidak lupa daratan. Sebaliknya, kita akan sedar tentang keselipan hidup nenek moyang kita. Dari sini, kita akan mendapatkan iktibar. Okey, seterusnya, perpaduan masyarakat Malaysia. Perpaduan ialah penyatuan dan darjah serta jenis penyatuan dan yang dipamerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan jiran mereka ialah merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Antara kebaikan perpaduan ialah: pertama, masyarakat kini hidup dengan harmoni. Yang kedua, dapat mengelakkan semangat asal sebiah. Yang ketiga, dapat membangunkan ekonomi negara. Yang keempat, imej negara di mata dunia akan meningkat. Yang terakhir, dapat mengekalkan kestabilan politik. Okey, saya akan serahkan kepada kawan saya. Seterusnya adalah tujuan perpaduan. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Yang kedua, masyarakat yang berbudaya penyayang. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi.
Yang keempat, memupuk dan membina masyarakat makmur. Seterusnya, menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Dan terakhir, membina masyarakat yang maju dan saintifik. Seterusnya adalah kepentingan perpaduan. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Yang kedua, Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan dapat meningkatkan kadar pelancong asing ke Malaysia. Yang terakhir, keamanan negara dapat dipertingkatkan apabila amalan perpaduan kaum telah meresap ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Kesimpulannya, perpaduan kaum memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak adalah bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara ini. Pelancaran dasar ekonomi tersebut memastikan bahawa taraf hidup masyarakat dapat ditinggikan dalam usaha untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan negara. Jurang perbezaan akan terhapus dalam fungsi ekonomi mengikut kaum dan lahirnya perpaduan ekonomi di kalangan rakyat sambil meningkatkan lagi taraf pembangunan ekonomi negara. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup, bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Usaha-usaha untuk mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi nasional ini memerlukan sinergi dan dedikasi yang tidak berbelah bagi oleh semua pihak. Janganlah mengizinkan sejarah hitam akibat kurangnya persefahaman dalam kalangan masyarakat seperti peristiwa 13 Mei 1969 berulang di negara ini. Oleh itu, marilah kita bergabung idea dan tenaga yang dihiaskan dengan sikap toleransi dan persefahaman yang kukuh demi mewujudkan integrasi nasional. Majulah Bangsa demi negara.